أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita mulakan kuliah maghrib kita dengan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Kita mulakan juga seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, selawat kita ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Para siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas orang itu 10 kali. Kita berselawat ke atas Nabi itu adalah doa buat baginda Nabi junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Allah pula yang berselawat ke atas kita, itu adalah rahmat daripadanya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Apa khabar ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, sihat? Alhamdulillah. Adik yang saya muliakan, seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam ini, tuan-tuan imam, barisan muazzin, ayahanda, tuan-tuan guru, para asatizah, perempuan hajah dan seluruh ahli karyah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi. Lama kita tak jumpa. Alhamdulillah, malam ni Allah bagi keizinan semula, Allah bagi kita kesempatan untuk kita bertemu lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, pada malam ni kita menyambung kitab dosa besar kita ini, ataupun asalnya kitab ini Al-Kabair, kitab turath, kitab turun-temurun dikarang oleh Imam Az-Zahabi hafizahullah ta'ala dan disusun semula oleh almarhum Syekh Ahmad Ismail. Jadi kita pada malam ini akan melihat satu juga yang menjadi dosa besar. Itulah dia dosa besar yang ke-36, tidak bersuci sehabis kencing. Tajuk dia, tidak bersuci sehabis buang air kecil ni tuan-tuan. Itu tajuk kita pada malam ni insya-Allah. Mentang-mentang lah orang lelaki kan, ikut dan dia je kan, tembak sana, tembak sini nak. Dosa besar. Kerana ada najis lagi yang ditanggung. Tak sah solatnya kalau dia berwuduk kemudian dia solat, tapi dalam keadaan sebelum itu dia tidak bersuci dengan sebaiknya. Jangan ingat tajuk ini hanya rujuk kepada nak solat sahaja, tetapi tajuk ini yang kita akan bincang juga, tak kiralah dia nak menuju kepada solat ataupun tidak, tapi kalau dia buang air tidak bersuci dengan sempurna, tertanggunglah atasnya dosa besar. Ada air pakai tisu, tak boleh. Ada air pakai air, kecuali dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila dalam keadaan darurat, air yang ada tu cukup untuk makan je. Jadi air itu tak boleh guna. Kalau kata untuk berwuduk, air itu tak boleh guna untuk wuduk. Air itu hanya digunakan untuk makan sahaja.
Jadi bab kebersihan ni tadi, ada air, gunakan air. Tak boleh guna tisu. Melainkan kalau ketiadaan air lah, musim kemarau ke, musafir ke, sesat ke, tak ada air, maka hendaklah dia beristinja dengan benda yang kesat. Kalau batu tu 3 muka paling tidak batunya. Itu kalau mengangkat buang air besar dan sebagainya. Jangan pakai kertas pasir pula, meraung kawan. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum kita teruskan ni, yang pertamanya, kita datang rumah Allah ini tuan-tuan dirahmati Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, sanadnya sahih. Dalam sahih Muslim, nombor hadisnya 1500 ke atas. Man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ni? Bahasa pemahaman mudah kita tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid, atau dia pulang, Allah akan bagi dia, Allah jamin dia, Allah janji pada dia duduknya dalam syurga. Tak kira pergi atau balik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipandang mudah, jangan dipandang enteng. Kita daripada kecil lagi, bapak kita bawa kita pergi surau, bawa pergi masjid. Kalau yang naik motor, yang naik basikal, rumah dekat dia jalan kaki. Dan amalan kita itu tadi membawa kita ke dalam syurga Allah. Ada orang dia masuk syurga dengan sebab dia puasa, dia bersedekah, solat sunat dia, hibah dia, baik dia dengan orang. Ada orang masuk syurga sebab perjalanan dia pergi balik ke masjid. Jangan dilihat jauhnya masjid menjadi halangan, tetapi yang menjadi halangan itu adalah diri individu itu sendiri. Kelak nanti Allah akan tanya, keretanya banyak, motornya banyak, basikalnya banyak, kakinya sihat, tapi kaki yang sihat tidak boleh memijak pedal minyak kereta ke rumah Allah. Kaki yang sihat tidak boleh masuk gia motor nak sampai ke rumah Allah. Tangan yang sihat tak boleh nak memulas motor sampai ke rumah Allah. Semua ini akan menjadi penyaksian di hadapan Allah. Tapi macam kita, macam tuan-tuan, daripada kecil, sebelum akil balik pergi rumah Allah. Bila dah akil balik, pergi juga lagi rumah Allah. Remaja, belia, veteran, warga emas, paling tidak orang ini dia akan datang rumah Allah bila dia meninggal nanti. Sama ada diuruskan di masjid atau surau, ataupun dia akan disembahyangkan solat jenazah tu di masjid atau surau, dia tetap akan kembali di sini. Tapi ketahuilah, perjalanan kita daripada kecil sampailah usia sekarang ni, datang ke rumah Allah, pergi balik. Nabi sebut au, Nabi tak kata dan. Nabi kata au, atau pergi pun dapat dah syurga, atau balik pun dah dapat syurga. Untungnya kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu dia. Dan kalau kita lihat hari ni khutbah Jumaat kita, masjid rumah keduaku. Ibu-ibu tahu tak hari ni tajuk khutbah masjid rumah keduaku. Ke ibu-ibu sini pergi sembang Jumaat? Tak ada. Adat kat kita Malaysia jarang lah orang perempuan pergi sembang Jumaat. Tapi tempat saya belajar dulu, orang perempuan memang pergi sembang Jumaat. Dia duduk dekat bahagian atas lah, terpelihara auratnya lah. Dia dekat atas. Bawah tu penuh dengan orang lelaki, atas orang perempuan solat Jumaat. Fikir budaya di sini tidak begitu. Kan adatnya kita tidak begitu. Jadi ibu-ibu, tajuk khutbah Jumaat hari ini masjid rumah keduaku. Bukan cawangan rumah keduaku. Faham tak cawangan? Masjid rumah keduaku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapa-bapa sekalian, kata Nabi SAW dalam khutbah tadi ada satu hadis riwayat Imam Muslim juga, sanadnya sahih, nombor hadisnya pun 1500 ke atas juga.
Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang bersuci di rumah, kemudian dia menuju ke rumah Allah, yakni masjid, menunaikan kefarduan, maka langkahnya itu, satunya menghapuskan dosa, langkahnya yang kedua itu menaikkan darjatnya. Sadaqah Rasulullah SAW. Jadi berapa langkah kita datang ke surau ni tadi? Ustaz, saya tak pakai langkah, saya pakai tekan minyak dia. Macam mana nak kira tu? Tu terpulanglah pada Allah, tuan-tuan. Kita ada yang datang masjid surau naik kereta, ada datang masjid surau naik motor, ada datang masjid surau jalan kaki, ada yang naik basikal. Terpulang pada Allah. Dalilnya ada. Langkah kanan, hapus dosa kecil kita. Ibu-ibu begitu juga. Dalilnya bukan hanya untuk orang lelaki saja, orang perempuan. Dia datang ke rumah Allah ini sebab dia nak duduk dalam majlis ta'lim. Dia nak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Satu. Kedua, dia nak mengingat sesuatu yang lupa. Ketiga, dia nak beramal dengan sesuatu yang dia belum lagi ada ilmu tapi dia tidak beramal. Itu dia, tuan-tuan. Jadi ibu-ibu pun sama juga. Berjalan tadi, langkah kanannya itu tadi mendapat keampunan Allah. Yang kirinya pula naik darjat di sisi Allah. Jadi berapa langkah tadi tu? Kalau saya tadi daripada pejabat, kalau nak datang sini melangkah, insya tak sampai lagi rasanya ni. Tak? Jadinya kita dengan kenderaan kita terpulang, Allah nak bagi berapa, tapi tetap kita akan dapat keampunan dan juga darjat di sisi Allah. Tapi jangan pula menuju untuk membuat kebaikan diselang-diselit dengan keburukan. Maknanya apa? Rumah, contohlah dia berjalan. Bukan orang sini, tempat lain lewat, orang lain kita cerita ni. Dia berjalan, dia berdua. Sambil dia nak ke masjid tu tadi, berdua berjalan ni, dia membawang. Dapat bau bawang je lah bila sampai surau. Tak dapatlah keampunan, tak dapatlah naik darjat di sisi Allah. Jadi yang moleknya dalam perjalanan kita ke rumah Allah ni tadi, amalkan hadis dengan sanad yang hasan ini. Selalu saya ulang kat sini supaya kita ingat dan kita buat. Kita hendaklah menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu 100 kali setiapnya. Qabla tulu'is syams wa qabla ghurubis syams. Sebelum terbit fajar, sebelum terbenam fajar. 100 kali semua ni tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau tak sempat-sempat tadi dalam perjalanan tu tadi, tasbih sekarang digital. Tekan je kan? Tahu bunyi dah 100. Cukup lah. Kemudian tiba-tiba azan berkumandang, tak sempat nak habis. Tak apalah, janji ada usaha. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita datang kita ke rumah Allah ini tadi adalah usaha kita. Soal Allah terima ataupun tidak, kita tak tahu. Itu perkara ghaib. Allah terima ataupun tidak, kita tak tahu. Allah redha ataupun tidak perjalanan kita, solat kita, kita tak tahu. Tapi bila mana kita buat baik, itu tanda Allah izin, Allah mahu kita ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, jangan gusar, terus melakukan kebaikan. Hendaklah kita bersangka baik kepada Allah dalam perkara apa? Yang pertama, dosa diampunkan selagi mana tidak mensyirikkan Allah. Kedua, baik sangka kita kepada Allah, Allah menerima amalan kita. Syarat dia ikhlas tu lah, ikhlas, ihsan. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jadi kita lihat semula, tidak bersuci sehabis buang air kecil ini bukan hanya kepada orang lelaki. Tadi kita sebut tembak sini lah. Juga kepada orang perempuan. Jadi kita lihat, tidak menjaga diri dari kencing atau tidak bersuci daripadanya adalah syiar kaum Nasrani dan Majusi, bukan orang Islam. Tuan-tuan, yang keluar itu najis. Bila najis, terkena pakaian, nak buat solat, tak sah solatnya. Tapi ada satu masalah. Kalau kita lihat anak-anak tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz ni kan biasa kalau sekolah tahfiz ni pakai jubah putih kan. Saya perasan kalau dia masuk tandas, dia akan buka jubah dia, dia akan sensing kakinya. Baguslah. Sebab dia nak menjaga, sebab dia nak baca Quran nanti. Dia nak solat, dia nak mengaji Quran, dia nak mengaji hadis. Betul lah tu. Tapi yang tak cantiknya tuan-tuan, dengan kopiah-kopiahnya pun dicabut, masuk ke dalam jamban. Itu laisa minas sunnah. Masuk ke dalam tandas, tutup kepala. Kok kata nak percikkan tu, insya-Allah tak sampai dia ke atas.
Tapi kalau percikan tu buang air tu macam pilih bomba keluar ni tu, mungkinlah. Jangan kata ke atas, ke sebelah pun sampai. Tapi janganlah dibuka tutup kepalanya tu tadi. Kadang-kadang anak-anak tahfiz kita ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, harus dinasihatkan. Mereka itu sedang belajar, mereka belum exempted lagi. Jangan diharapkan sesuatu yang nilainya berlian, nilainya emas pada anak-anak yang sedang belajar itu. Dia belum habis lagi. Kadang-kadang dia lupa bab taharah ni. Dia lupa tentang sunnah Nabi, masuk ke dalam jamban, tutup kepala. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz ni berkopiah di sana pergi sini, pergi sana pergi sini? Pertama saya kata, bila aku berkopiah ini, aku tahu aku sedang menjunjung nilainya Islam. Malu aku kalau buat jahat. Satu. Kedua, kalau masuk tandas tak payah pening-pening dah. Tinggal baca je doa masuk tandas. Langkahnya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi ingatkan anak tahfiz ni tadi, dalam menjaga pakaian daripada terkena najis itu tadi, janganlah dibuka kopiah tu tadi. Kalau nak buka boleh, tutuplah kepala itu paling tidak dengan sapu tangan. Itu sunnah daripada sunnah baginda Nabi SAW. Jadi balik cerita kita ni tadi, yang suka pancuk sana tembak sini ni tuan-tuan, bukan fitrah manusia sebenarnya. Fitrah manusia dia malu dan dia menjaga kebersihan. Yang keluar itu tadi najis. Baik. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Shadaqallahul azim. Dan pakaian kamu, wa thiyaba, dan pakaian ka berbaris atas, dhamirnya anta, kamu lelaki maknanya. Walaupun ayat Quran ini menunjukkan anta, kamu lelaki, fiqahnya pada orang perempuan juga. Semua. Nanti orang baru belajar bahasa Arab, kemudian dia baca ayat ni, dia syok sendiri, iblis datang cucuk. Oh, pakaian kamu lelaki je, orang perempuan tak payah jagalah. Habis. Orang perempuan lagi nak kena jaga pada perkara-perkara ini. Maka kata Allah, wasiyabaka, dan pakaian kamu fatahhir, maka hendaklah engkau bersihkan. Jangan sampai terkena najis. Kalau terkena najis, bersihkan dahulu. Baik. Zaman sekarang, ni dulu viral sebab pakai mesin basuh automatik, ada najis pada pakaian. Cerita bab taharah tak boleh habis satu malam ibu-ibu, bertahun kalau betul-betul disiplinnya. Ini saya ambil asasnya sahaja. Kita tengok fiqh muassarah dia, fiqh semasa. Dulu orang tak pakai mesin basuh, orang pakai tangan. Pergilah ke perigi kan. Ingat tak cerita almarhum Tan Sri P. Ramlee tu? Yang almarhum Aziz Sattar, dia kena bertapa dalam perigi. Apa dia kata? Puhanan apa tu? Macam mana dia punya mantra dia, tak ingatlah dah. Lalah mambang baling periuk kedegang kepala kawan tu, cemah tak bocor. Kan nampak orang basuh, orang lama basuh dekat perigi, dekat sungai. Itu jelaslah bersih. Nanti ada orang suka tanya pula, kalau basuh dekat sungai, kotornya tu tadi mengalir. Yang di bawah ni tadi mandi, yang di atas buang air lah, basuh baju lah, yang kat bawah ni kesian dia, tak kotor ke? Itulah perlunya kepada ilmu. Salah satu daripada air mutlak adalah air sungai, air laut, air hujan, air mata air. Air mata air, bukan mata air. Mata air tak apa, mata air lain. Ni air mata air. Sungai ni dalam fiqh, walaupun di atas itu tadi, dia itu ada orang basuh baju, basuh pinggan, bawah ada orang mandi, jauhlah dah jarak dia tu, ketahuilah dia tetap air mutlak. Sebab apa? Lebih daripada 2 kolah. Lebih daripada 2 kolah tu kalau kolah mengambil wuduk. Kalau sungai bukan itu ilah dia, hujahnya bukan. Kalau jawab itu dalam exam, gagal. Ilah dia ialah hujahnya, kenapa air sungai itu walaupun di atas ada yang basuh, di bawah ini ada yang mandi wajib. Saya sebut ya, walaupun di bawah ni ada yang mandi wajib, sah mandi wajib. Sebab ni sebabnya, air sungai itu dia punya sifatnya mengalir.
Air sungai itu dia disebut air mutlak sebab hukumnya sailanul ma', air yang mengalir. Jadi tak ada masalah. Tapi janganlah mentang-mentang kita kata air mutlak sailanul ma', air yang mengalir, nampak najis tu berjalan terapung-apung, ni biarnya, jauhkanlah diri, ditolaklah. Ni ingat ceritanya Badul, ingat tak? Masuk surau lupa semua ni. Saya budak yang lahir tahun 80-an Haji Amir. Jadi cerita A.R. Badul, almarhum Tan Sri P. Ramlee, ni memang kita biasa tengok lah. Dulu ada RTM 1, RTM 2 je. Tak macam sekarang, beribu channel, beratus channel. Yang nak melihatnya mata. Tapi hati-hati, jangan sampai kiblat kita bertukar arah. Maghribnya melihat Samarinda, maghribnya melihat drama Melayu, sedangkan maghribnya patut solat. Jadi kiblatnya bertukar ke TV. Yang tak ada TV pun lagi baguslah sebenarnya tuan-tuan. Jamil, kalau ada pun bukan nak tengok dah, matanya pun dua. Maka hiasilah pandangan kita dengan sesuatu yang mendatangkan pahala. Pertama, memandang wajah ibu dan ayah, sekiranya ibu dan ayah masih ada lagi, termasuk ibu dan ayah mertua. Kedua, memandang wajah pasangan. Suami sekalian, bila last tengok muka Mak Haji? Bila? Entahlah, tak pernah dia melihat muka saya, Ustaz. Ibu-ibu, bila last melihat wajah suami? Yang masih punya isteri, masih punya suami, kan? Apa lagi yang memandang mendapat pahala? Memandang Kaabah. Apa lagi? Memandang mushaf. Apa lagi? Memandang wajah guru alim ulama kita. Kan kita kan ada alim ulama kita, mufti, syekh sana, syekh sini, terpandang wajahnya, mendapat kebaikan pada kita. Boleh tuan-tuan? Jangan menyampah pula tengok suami. Emas jatuh, dia tak dibelinya saya. Ustaz, emas sport rim harga naik, dia beli pula. Contoh. Baik, sambung lagi. Tadi pasal sungai tadi tu ya. Jadi bagaimana bersih yang sebenarnya menurut Islam? Apabila buang air kecil, tapi ni adabnya ya, Nabi sebelum solat, adabnya Nabi akan buang dulu apa yang patut dibuang. Itu sunnah. Buang dulu apa yang patut dibuang. Kalau boleh tahan lagi, dah nak habis solat ke, masbuk ke, tu tak apalah, solat dulu. Tapi kalau tak boleh tahan, ibadahnya adalah buang dulu. Membuang itu adalah ibadah. Ingat, buang air kecil, buang air besar tu ibadah. Tapi tak payahlah berniat pula nawai tu, sahaja aku buang air kecil kerana Allah. Boleh dalam hati sudahlah, lintas je. Tapi itu ibadah yang biasa, tak sebut pun tak apa, janji kita tahu. Aku buang air kecil, buang air besar ni tadi kerana Allah. Dapat dah pahala kita. Jadi hendaklah kita berdehem. Ajar anak-anak. Saya seronok betul kalau bawa anak yang lelaki itulah nombor 2 terutamanya. Bila dia habis buang air tu, dengar dia berdehem, sejuk hati kita. Apa yang kita ajar, dia praktiskan. Ajarkan berdehem daripada kecil. Tapi kalau dah besar terlupa nak diajar pun tak apa, ajar juga. Dah kahwin pun sama juga. Mak nak dengar, kau berdehem ke tidak? Tak apalah, nak mengingatkan dia, berdehem. Kenapa kena berdehem ni lepas buang air kecil? Baik lelaki, baik perempuan, terutama orang lelaki. Orang lelaki ni ada satu penyakit pada pundi kencingnya kan. Ramai orang lelaki kena kanser ni. Kanser? Prostat kan? Kanser prostat. Antara sebabnya berlakunya kanser prostat ini, kencingnya berdiri, malah berlari-lari. Orang Islam dia tidak begini, insya-Allah dia selamat. Satu. Kedua, tidak tos, tidak habis. Yang ketiga, ditahan-tahan. Ni yang kena diabetes ni tuan-tuan. Kan malam kerap buang air kan. Ada yang kena diabetes ke kat sini? Acu ada? Tak ada, alhamdulillah. Acu diuji dengan slip disc. Ada? Tak ada? Dia tak ada. Betul tak ada ni? YM tak ada? Alhamdulillah, sihat. Tak apalah, buang air, jangan ditahan. Baik. Yang seterusnya,
Ialah dia sebab dia tahan tadi itulah jadi penyakit. Satu lagi dia buang air itu tidak sempurna. Dia kena berdehem. Sebab apa kena berdehem? Tadi. Yang titisan terakhir pada saluran itu akan keluar. Kalau dia ni ada penyakit, tak cukup dengan berdehem, tak habis-habis keluar. Dah berdehem tak keluar lagi, berdehem lagi keluar lagi, berdehem pun keluar lagi. Nak buat apa ni? Batuk pula. Keraskan batuk tu. Kuat-kuatkan. Tapi kalau memang Allah beri dia ujian, kencingnya tidak tos. Boleh faham tak ni? Ni saya sebut kencing tidak tos. Maka di dalam fiqh ada kaedah dia. Bagi orang lelaki ataupun orang perempuan, bagi orang lelaki disarungkan kemaluannya. Ambillah wuduk, solatlah. Nanti kalau pada rukuk dia keluar, tak apalah, sebab penyakit dah disahkan doktor. Nanti pada sujudnya dia keluar. Nanti ketika nak duduk di antara dua sujud pun terasa keluar. Nak sujud balik pun terasa macam keluar. Nak buat macam mana? Dia diuji. Jadi dibalut. Balut pakai tisu, jangan tisu muka. Sebab tisu muka itu lembut. Pakai tisu dapur. Ataupun pakailah kain lah. Tetapi hendaklah dibasuh. Kemudian kalau kain tu boleh dibasuh, basuhlah. Dan wuduknya hanya boleh dipakai pada waktu solat yang satu sahaja. Nanti masuk waktu solat berikutnya, pergi bersihkan. Gantikan dengan tisu yang baru. Macam saya sebut tadi, jangan pakai kertas pasir, sakit kawan tu. Orang perempuan macam mana pula? Ada juga, orang perempuan pun ada juga sakit dia sendiri. Dia ada keluar juga kadang-kadang. Pakai panty liner. Betul ibu-ibu bunyinya? Pakailah yang itu, panty liner. Itu kaedah fiqh dia. Tapi tuan-tuan, kita dah tahu ilmunya, maka kita beramal. Ada satu lagi masalah. Pada diri kita, orang yang sakit ni tadi dia dah balut. Dia tahu kaedah fiqh dia macam mana. Ada satu lagi masalah nazafah ni, kebersihan. Apa dia? Bila dia tahu nak masuk waktu solat, yang dia balut tu tadi dia kena buka, dia kena buang. Kalau tisu dia bersihkan kemaluannya. Minta maaf ya, ilmu kerana Allah semata-mata. Tapi janganlah sarung tu tadi dibuang merata-rata. Ada satu tempat saya pergi, sarung tu tuan-tuan tahu tak dia letak kat mana? Tempat flush tu. Flush tu kan ada stick dia. Dia sarungnya kat situ. Udah tu macam mana orang nak flush? Allah, ini berdajal orang pula ni. Nampak sangat tak senonoh. Tapi tapi saya mengandaikan dia terlupa. Dia lupa yang dia letak kat situ. Kok baru pakai, kok dia nak sarung balik ke apa, Allah Ta'ala alam. Tapi janganlah letak kat tempat orang nak flush tu. Kesian orang, letaklah tempat yang selamat. Lebih baik buang bila dah dipakai. Tak nak solat pun. Ni saya tak sebut kat mana ya. Tapi jangan dibuat begini. Orang Jawa kata apa? Sini ada Jawa tak? Haji Amir bukan Jawa ya? Kemproh. Betul? Tak ada yang Jawa dalam. Duduk Shah Alam dah hilang Jawa ya. Oh Ustaz kemproh ya? Pengotor lah kemproh ni. Jangan buat merata-rata. Pada diri kita, kita dah jaga. Baiklah, begitulah. Tapi dalam berdehem ini pun sekadarnya. Nanti jangan pula bergaduh pula dengan orang sebelah. Oi, berdehem dia ni kuat, aku pun berdehem nak. Oi, dia ni kuat, aku kena lagi kuat. Dah bergaduh pula jiran sebab berdehem. Sekadarnya keluar. Kalau ada penyakit tu tak boleh buat apalah. Tapi wajib usaha untuk sembuh. Kalau perlu, doktor kata makan ubat sekian-sekian perlu. Kalau ada urut-urut lah. Kalau ada ubat tradisional lah. Tu ikutlah tuan-tuan pegangan macam mana. Tapi kaedah tauhid dan fiqahnya dah ada dah. Baik, kita lihat lagi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kuburan, lalu baginda bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastabri'u minal baul aw yataharrazu minhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ini tuan-tuan, hadis ni sahih lagi masyhur. Nabi lalu dekat kuburan, Nabi terdengar rintihan pemilik dua kubur itu tadi. Itulah dekat dalam tu. Merintih, sakit, diseksa, pedihnya azab alam kubur, fitnah kubur.
Maka Nabi sebutlah pada sahabat, dua itu la yu'adzabani, dua-duanya sedang diazab oleh Allah. Kemudian Nabi bersebut lagi, dan bukanlah mereka itu diseksa kerana dosa besar. Tetapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan bala innahu kabir. Jadi sebab itu dia termasuk dalam kitab Al-Kabair. Ada yang mengatakan dia jadi dosa besar. Yang dua kubur ni tadi buat apa? Maka Nabi pun kata, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Satu kubur ni merintih sebab ketika dia hidup dia macam mami jarum. Kalau orang lelaki papa jarum lah. Apa dia ni? An-namimah ni, dia ni berita yang dia sampaikan tu, cerita yang dia sampaikan itu lebih pantas daripada berita. Orang tak tahu lagi, dia dah tahu dulu. Tapi cerita itu buhtanan azima, fitnah semata-mata. Maknanya apa ni? Dia merosakkan hubungan sesama Islam. Dia fitnah orang sana, dia fitnah orang sini. Dia buat orang terasa sana, dia buat orang terasa sini. Orang datang rumah dia, dia cerita buruk pasal orang. Tapi bila orang cerita pasal dia, dia koyak pula. Contohlah. Jadi ini an-namimah. Dia membawa fitnah ke sana kemari. Jadi dia azab dia di dalam kubur. Itu satu kubur. Wa ammal akhar, dan kata Nabi yang satu lagi pula, wa ammal akhar, satu lagi, fakana, maka adalah la yastabri'u minal baul. Dia tidak beristibra' lepas buang air kecil. Istibra' ni berdehem tu tadi lah. Tidak bersuci lah maksudnya. Dia tidak berdehem, jadi kena berdehem. Tambah-tambah kita yang meningkat usia ni tadi, kadang-kadang tak habis keluar. Au yataharrazu minhu, dia tidak suka mengetus air kencingnya itu tadi. Jadi dalilnya ada, maka hendaklah kita mengambil pengetahuan berkaitan perkara ini dan sampaikan. Berdehemlah kita, betul-betul lah bersih. Dan yang terakhir, berdehem pun tak jalan, batuk pun tak jalan, tapi dia tak ada sakit sangatlah, tak perlu kepada ubat, tak perlu nak balut. Kalau kurang yakin, diurut, bermula daripada atas, pundi kencing tu ditekan sedikit. Jangan bawa minyak urut pula, ni nak buang air kecil aja. Ditekan sikit lah pundi kencing tu. Begitu juga pada orang perempuan, ditekan. Orang lelaki diurut pada kemaluannya itu, diurut sedikit. Yakin dah habis, bersihkan. Sekadarnya, jangan sampai was-was. Ada lagi ke tak ada? Batuk. Ada lagi ke tak ada? Urut pun ada lagi ke tak ada? Sudahnya dah masuk waktu maghrib, sampai habis maghrib masuk isyak, dia masih duk berdehem lagi. Tak boleh lah. Sekadarnya, yakin lah, yakin. Tapi kalau ada penyakit tadi lain cerita, kena balut. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia terkira sampai menjadi dosa besar kalau tidak mengetusnya itu dengan baik. Hati-hati. Bukan saja sebab nak bawa solat, tapi juga sebab dalam kehidupan seharian. Walaupun pakaian itu tidak digunakan untuk solat, tetapi pada pakaian itulah telah terkenanya najis. Najis. Kalau buang air lah tadi. Baik, begini, kalau orang buang air besar, kebiasaannya automatik dia buang air kecil. Kalau orang buang air kecil sahaja, belum tentu dia buang air besar. Jadi kena bersihkan betul-betul. Satu lagi, ada juga persoalan ketika solat, terutama dalam keadaan bangkit daripada sujud nak duduk, kemudian nak sujud balik, dia rasa macam dia terkeluar angin sikit, kentut. Ya ke kentut? Dah dia asyik bertukar dengan was-was dia tu aja. Baik, begini, apabila kita ni mandi, terutama mengangkat hadas besar, kita akan mencuci di semua celah, termasuk pada duburnya kan. Minta maaf ya, ilmu semata-mata. Kalau saya belajar dulu memang tak ada dah guru ni nak sebut minta maaf ni dah. Dia memang sebut habis dah. Tak ada bertapis. Sebab supaya senang nak faham. Tambah budak-budak muda, dia tak faham kalau ayat berkias ni. Tapi sebabkan depan saya ni semua orang-orang lama, kiasan itu memang difahami. Betul lah Jamil. Dulu masa nak tunang, nak nikah kan, dia pakai pantun kan. Saya tak reti bantun. Kalau saya reti, saya bagi sekarang juga, saya jual lah. Tuan-tuan beli kan. Lembut kan. Jadi begini,
Ketika kita mengangkat hadas besarlah terutamanya. Dan sebenarnya kalau mandi biasa pun kita kena buat juga, bersihkan semua celah yang ada, termasuk pada pintunya dubur. Dibersihkan juga. Jadi bila begitu, kita pun dah lap-lap ni tadi. Orang ni dah lap. Kadang-kadang permukaan dubur itu pada tempat keluar najis itu tadi, dia mungkin tidak berapa kering, ataupun dia dah kering tapi ada permukaan kulit pada dubur ni lain ya. Dia bukan seperti kulit kita begini. Jadi bila dalam keadaan solat, dia bergesel keadaan dua pintu tempat keluar itu tadi, terasa seperti terbuang angin. Tapi sebenarnya bukan buang angin. Dia sebenarnya geselan, ataupun yang tadinya melekap dia terpisah, ataupun terpisah dia melekat semula. Jadi terasa seperti angin yang keluar. Jadi kita kena yakin yang tadi itu angin ataupun cuma geselan pada pintunya dubur, jalan keluarnya dubur tu tadi. Kita kena yakin. Tapi janganlah mentang-mentang saya kata macam ni, bila terasa macam ada angin, ada bau dah, oh ni bukan ni yang ustaz sebut tu, ni bergesel tu je. Kalau dah ada bau, batal lah. Janganlah lagi nak yakin yang tang mana. Dah tak payah yakin lah dah. Yakinnya yakin batal wudu, bukannya yakin oh ini yang disebut keluar tadi. Jangan. Bau dah ada, angin tu pula dirasai datangnya daripada perut. Yang bergeser tu tadi di hujung, di pintunya sahaja. Janganlah yakin tak tentu pasal, tuan-tuan. Yakin tu pun kenalah bertempatnya juga. Lebih baik kita berhati-hati, tapi jangan sampai timbulnya was-was. Was-was ni bila dia timbul, terutama mengambil wuduk. Tapi alhamdulillah ya, semenjak majlis ilmu berkembang subur di tanah air kita ini, susah dah saya nak nampak orang was-was mengambil wuduk. Susah lah. Tapi kalau saya kecil dulu, sekolah menengah dulu, ya Allah, senangnya nak nampak orang yang was-was. Bismillah, 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 bismillah. Air tu tuan-tuan, daripada dia bismillah sampai habis tertib tu tuan-tuan, dah boleh isi tu timba 2 rumah tu. Bismillah, bismillah, bismillah. Tuan-tuan, bila was-was, kan Allah sebut dalam surah yang terakhir, minal jinnati wan nas. Was-was itu datang daripada jin dan juga manusia sendiri. Jadi bila was-was ni datang tuan-tuan, tinggalkan was-was tu. Sebab nanti yang bertahta di dalam hati orang yang was-was adalah iblis. Dia ni dah was-was dah ni, syok aku nak kenakan dia ni. Samalah macam kita. Itu bab wuduk tuan-tuan. Dia was-was ni pun boleh jadi macam ni. Nak keluar rumah balik kampung, dah masuk highway baru teringat, tadi dah tutup belum dapur gas. Habislah. Dia kalau orang yang macam ni tuan-tuan, sebelum keluar rumah buat video dulu. Dia tutup peti ais ke, dia tutup dapur tu, semua dia rakam. Dia bila was-was timbul, dia tengok balik, oh aku dah tutup dah. Itu pun sama. Iblis akan datang bila was-was itu mari dalam hati sanubari seseorang. Jadi bersederhanalah kita. Baik, tersambung lagi. Nabi SAW juga bersabda, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Sadaqa Rasulullah SAW. Dengan sanad yang sahih hadis ini, di sini dia sebut riwayat Darul Qutni. Tapi sanad hadis ni sahih. Apa kata Nabi SAW? Tuskanlah kemaluan kamu sehabis kencing. Istanzihu minal baul. Baul tu buang air kecil, tuskan. Itulah dia kaedah tus tu tadi, dengan berdehem, dengan batuk, dengan diurut. Melainkan memang dia ada penyakit, macam kita beritahu tadi, balutlah. Kerana sesungguhnya pada umumnya seksaan kubur itu adalah kerana hal tersebut. Alhamdulillah, ingat juga saya. Tak habis cerita pasal mesin basuh tadi ya. Dia datang balik baru ingat. Pasal mesin basuh tadi ni tuan-tuan, dia cerita pasal sungai tu terlupa. Iklan panjang sangat. Kita ihdinas siratal mustaqim. Kita balik ke pangkal jalan. Tentang mesin basuh tadi ni, kalau orang dulu dia basuh tepi perigi, tepi sungai, okey beres. Orang sekarang pakai mesin basuh ni automatik. Ada yang pintunya di atas, ada pintunya bulat di bawah.
Ada yang kalau tu kering terus lipat je. Harganya ikutlah selera masing-masing. Ada yang jimat elektrik, ada yang tak jimat elektrik. Beribu-ribu harganya, ikutlah kemampuan masing-masing. Sekarang pun aircon ke mesin basuh ke pun dah pakai smartphone. Daripada jauh dah nak balik lagi 10 minit dah dibuka aircon siap-siap dah. Allah tabarakallah. Punya Allah beri nikmat ilmu, punya Allah bagi nikmat kecerdikan, tetapi manusia leka dan lalai. Dia mengatakan itulah kehebatan dia. Maka tak ada beza dia dengan Fir'aun. Sebenarnya bila Allah kurniakan kecerdikan, kelebihan, itulah sebenarnya ujian buat kita. Jangan difikir ujian itu semata-mata susah dan sakit. Ujian juga datang dalam bentuk kesenangan, pangkat dan juga darjat. Dua-dua itu sama. Tetapi yang Allah nak lihat bagaimana kita meraih redha Allah ketika susah dan meraih redha Allah ketika senang. Jadinya pasal mesin basuh ni tadi, sebelum saya terlupa lagi ya. Pakaian itu tadi, kita bukannya memakai air yang sama. Kan mesin basuh tu tadi, bila dia cuci pakaian, dia mula-mula diisi air, tintong lah, apalah bunyi. Kemudian dia suruh letaklah sabun, dia suruhlah letaknya pelembut lah, apalah ikutlah. Kemudian dia dah basuh, dia keluar. Kemudian diisi lagi, dia bilas, dia keluar, diisi lagi, dah bersih. Jadinya tuan-tuan dirahmati Allah, air itu disebut juga sebagai mengalir, bukan memakai air yang sama. Hukumnya harus. Tetapi yang afdalnya, pakaian yang terkena najis, anak-anak sebagai contoh, dia kecil lagi, tiba-tiba dia terbuang air pula dalam seluar dia, maka pastikan bersih dahulu. Janganlah campur, bersih sikit, ataupun dia asing dia. Jadi habislah bab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada beberapa saat lagi. Jadi apabila kita menjaga kebersihan ini tadi, teruskan itu tadi, itu tanda kita mahabbah, cinta kepada Allah. Dek, kerana cinta pada Allah lah kita betul-betul bersihkan. Tapi jangan sampai timbul was-was. Bersederhana tetapi diyakini bersih. Sebab syarat sah solat itu bersih pakaian, bersih tempat solat. Jangan pakai bedal aja. Tapi jangan pula bermain bola azan maghrib dah. Tak boleh nak solat maghrib kat surau kat masjid pakaiannya kotor. Tetapi itu cuma tanah. Hilangkan je lah solat. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak ke rumah Allah. Allahu ta'ala a'lam. Saya mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asnal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.